Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menggerakkan untuk kita sampai majlis ilmu pada hari ini. Yang mana kita perlu bersyukur, berterima kasih bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lah yang pilih kita duduk dalam majlis ilmu, duduk bersama golongan orang-orang yang nak jadi baik. Ini bukan makna kita ini orang baik, tapi inilah tanda kita ini sedar kita ni tak baik. Lalu kita usaha cari duduk dalam kelompok-kelompok orang yang nak jadi baik. Mudah-mudahan membantu untuk kita jadi insan yang baik. Dan mudah-mudahan asbab itu kita dipilih oleh Allah boleh mati dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Yang mana dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, yang mana kata Rasulullah, bila Allah nak bagi kebaikan dalam hidup seseorang, nak bagi benda baik dalam hidup seseorang, lagu mana? Bila mana Allah nak bagi benda baik dalam hidup seseorang, nak bagi dia boleh buat baik. Di antara lain juga disebut bila mana nak bagi dia boleh akhirkan hidup dia dalam keadaan yang baik. Tandanya kita boleh tengok dah kita di atas dunia ni lagu mana. Yang mana bila mana seseorang itu tanda bila mana Allah nak bagi orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Bila mana di atas dunia lagi, kata Nabi, Allah akan bagi dia yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih, kata Nabi SAW. Bila mana tanda Allah nak bagi seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila mana tanda Allah nak pilih orang itu boleh mati dalam perakhiran dengan cara yang baik. Bila mana Allah bagi dia yuwaffiquhu, kata Nabi, Allah bagi dia taufik. Bolehlah buat amal kebaikan li amalin soleh, boleh dia buat amal soleh sebelum dia mati, meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Itulah satu semangat untuk kita berasa bersyukur. Allah bagi dalam hati kita berasa nak mengaji, berasa nak buat baik, berasa nak berubah, berasa nak usaha carilah apa saja yang boleh bagi kita tambah kebaikan. Ada perubahan dalam hidup kita. Rupanya ini tanda, kata Nabi SAW, Allah lah yang bagi taufik pada seseorang itu sehingga dia berasa lazat nak buat baik, sehingga dia berasa tak penat nak tambah benda baik, sehingga dia berasa nak boleh buat. Rupanya ini bukan sebarangan orang yang Allah bagi, Allah pilih. Inilah insan yang terpilih, yang Allah pilih. Allah bagi taufik, Allah bagi taufik. Sebab itu kita tengok ada orang meninggal dunia, bila orang cerita kata subhanallah, sebelum dia mati dia sempat lagi bersemangat boleh buat kebaikan. Orang lain dalam keadaan
sakit tak berapa larat nak buat baik. Tapi orang ini, orang duk cerita, ada orang yang bila mana dia dekat nak mati pun Allah bagi dia kelazatan, dia boleh buat baik. Allah bagi umur dia tu, dia berasa makin lama makin semangat nak buat baik, makin lama makin semangat nak ubah diri, makin lama makin semangat nak gandakan amal kebaikan. Rupanya ini tanda yuwaffiquhu li'amalin soleh, kata Nabi. Inilah tanda Allah nak bagi dia dapat kebaikan, husnul khatimah, sehingga Allah bagi yuwaffiquhu, Allah lah bagi taufik orang itu boleh buat baik. Subhanallah. Sebab itu setiap kali kita dapat buat kebaikan, boleh semayang contohnya, boleh berasa nak mengaji, boleh berasa lazat nak buat ketaatan kepada Allah, kita kena ucapkan subhanallah, alhamdulillah, kena ucapkan terima kasih pada Allah. Allah lah yang pilih kita, bukan sebab kita semata. Allah yang pilih, Allah yang pilih. Sebab itu kita kena bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang saya sayangi muslimat, ibu ibunda yang saya kasihi sekalian, hari ini kita sambung hadis yang kedua, iaitu berkenaan dengan orang kafir benci kematian. Muka surat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba Allah liqa'ah, kata Nabi. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina ibunda kita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah, kata Nabi, siapa dia yang suka untuk bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maknanya Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, tapi siapa yang tak suka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, karihallahu liqa'ah, maknanya Allah pun tak suka nak bertemu dengan dia. Lalu bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni, kata siapa yang suka nak bertemu dengan Allah ni, maknanya Allah pun suka dengan dia. Tapi siapa yang tak suka nak bertemu dengan Allah, maknanya Allah pun tak suka dengan dia, tak suka bertemu dengan dia. Bila Sayyidatina Aisyah dengar ucapan ini, maka Sayyidatina Aisyah tak berapa jelas lagu mana maksud ni yang kata kalau kita tak suka nak bertemu dengan Allah, maksudnya Allah tak suka dengan kita, tak faham. Lalu Sayyidatina Aisyah pun tanyalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Sayyidatina Aisyah, bila kata Nabi sebut macam tu, yang kata siapa suka bertemu dengan Allah, maknanya Allah suka bertemu dengan dia. Tapi siapa yang tak suka ni bertemu dengan Allah ni, tandanya Allah pun tak suka nak berjumpa dengan dia, nak bertemu dengan dia. Bila dengar Nabi kata macam ni, Sayyidatina Aisyah tak faham. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kata Sayyidatina Aisyah, wahai Nabi Allah, tanya pada Rasulullah, akarahiyatul maut, kata Sayyidatina Aisyah, lagu mana yang maksudnya bila kita kata kita tak suka nak bertemu dengan Allah ni, makna Allah tak suka nak bertemu dengan kita ni, maksudnya lagu mana? Adakah akarahiyatul maut? Adakah maksud bila kata kita tak suka nak bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka nak berjumpa dengan kita ni, adakah maksudnya kita tak suka dengan kematian? Yang kata bertemu ni, kita takut nak mati, kita tak suka mati. Adakah maksud macam tu? Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi. Adakah bila kita kata kita tak suka mati, kita tak mau mati lagi, kita takut
takut nak mati, kita tak mau mati, kita tak suka mati. Adakah ini maksudnya Allah tak suka pada kita? Sayyidatina Aisyah tak faham, tanya pada Rasulullah, adakah ini yang disebut, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Sebab kalau macam ni punya maksudnya, fakulluna yakrahul maut, kata Sayyidatina Aisyah. Kalau maksudnya kita tak suka mati, kita tak mau mati lagi, kita takut nak mati, kita tak mau mati, adakah ini maksudnya bila kata kita ini tak mau mati, tak suka mati, maksudnya Allah tak suka dengan kita? Kalau inilah maksud Nabi, kalau inilah maksud macam ni, fakulluna yakrahul maut, kata Sayyidatina Aisyah. Sedangkan semua orang manusia yang duduk di atas dunia ini, semua orang tak mau mati. Semua orang takut mati. Kalau maksud kata macam ni, jenuh lah. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Aisyah kata fakulluna yakrahul maut. Sedangkan semua kita ini takut pada kematian. Mana ada manusia yang duduk di atas dunia ini seronok sangat nak mati. Saya sendiri yang duduk mengajak pun berasa takut kalau sebut mati. Ibu-ibu muslimat yang saya kasihi yang duk mengaji sedia pun kalau sebut mati berasa menggigil, berasa ya Allah. Kalau boleh kita kata jangan mati lagi. Kalau boleh kata jangan mati lagi ni, jangan mati, takut sungguh dengan kematian. Bahkan kalau lalu saja kot kubur pun berasa Allah, tak boleh duduk lama, takut. Bukan saja kubur, kita pergi ziarah orang yang dah mati pun, kita tengok sekujur tubuh di depan kita, kita berasa lain. Kita berasa takut. Ya Allah, nanti aku macam ni. Last kali orang usung bawa pergi ke kubur sana, duduk seorang diri dalam tanah, dalam kubur sana. Ya Allah, takut. Kita pun tak mau. Sebab itu juga, kita juga bila mana main nisfu Syakban kan, apa yang kita baca, orang baca Yasin 3 kali, betul tak? Kita nak minta apa? Di antaranya kita minta supaya Allah panjangkanlah umur kita ni. Itu maknanya kita semua manusia kalau boleh memang tak mau mati. Takut nak mati bukan apa, nak bagi boleh ada masa umur yang panjang ni, kita bolehlah buat kebaikan. Kita nak minta bagi panjang umur, tak mau mati lagi tu bukan pasal apa, sebab kita takut amal kita ni tak banyak. Kita risau, adakah cukup amal ibadah aku ni nak bertemu dengan Allah. Kita rasa kalau umur panjang, peluang ada panjang lagi nak perbetul balik diri kita. Sebab itulah kita orang Islam digalakkan untuk minta diberikan umur yang panjang dalam keberkatan. Bila orang umur panjang ni, dia ada kelebihan tersendiri yang mana dia dah pergi perelok balik diri dia. Mungkin kalau dulu dia ada buat silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala zaman jahiliah dulu tu, bila dia diberi umur, peluang masih bernafas itu, maka dia sempat lagi nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila umur yang masih ada ini, kita diberi peluang untuk perbetul balik kesilapan yang pernah kita buat dulu. Mungkin dulu tak berasa lazat nak semayang malam, tapi bila peluang umur, kita boleh perbetul bagi ada masa boleh sembahyang malam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ada masa untuk pergi cari guru nak mengaji tentang semayang, nak sempurnakan semayang yang wajib 5 waktu kita buat. Bila baki umur yang masih ada, kita ada lagi kelebihan untuk nak perbetulkan diri kita yang dulu akhlak tak elok dengan manusia, kita sempat nak elokkan akhlak kita. Kalau dulu kita ni orang yang banyak silap dengan manusia, bila umur yang panjang, kita sempat nak buat baik untuk nak mengharapkan kemaafan daripada mereka, nak menantikan kemaafan daripada orang yang kita pernah zalim contohnya. Ini semua kelebihan hanya kepada orang umur yang panjang, yang mana dia sempat perbetulkan keadaan. Dia sempat perbetulkan diri dia untuk bersedia menjadi orang yang baik, supaya bila dah sampai masa nak mati, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan amal soleh yang
yang baik, yang mana dia menghadap Allah, dia menjadi insan yang baik. Ini kelebihan pada orang yang umur yang panjang. Sebab itu dalam Islam juga, orang yang mengeratkan silaturahim, kata Nabi, orang itu akan dapat kelebihan apa dia? Kelebihan dia diberi untuk umurnya yang panjang. Jadi semua ini tandanya manusia ini memang takut nak mati. Memang kalau boleh tak mau mati lagi. Semua orang tak suka mati bukan apa, sebab kalau boleh nak bagi umur panjang. Jadi itulah Sayyidatina Aisyah tak faham, lalu tanya pada Rasulullah, adakah yang maksudnya orang yang bila mana dia tak suka mati, bila mana dia takut nak mati, adakah orang ini tandanya Allah tak suka pada dia? Sayyidatina Aisyah nak faham lebih lanjut, lalu tanyalah pada Nabi SAW, sebab apa? Kalaulah maksud lagu tu, kata Sayyidatina Aisyah, kalaulah maksud kita ni tak suka pada mati, tak mau mati lagi, tak suka pada kematian, ini tandanya Allah tak suka pada kita. Subhanallah, takut. Sebab semua orang yang duduk atas dunia ini, semua orang kalau boleh tak mau mati lagi, nak minta umur panjang. Lalu apa kata Nabi SAW? Laisa kazalik, kata Nabi. Bukan macam tu, kata Rasulullah, tu salah faham tu. Nabi berbetul balik, laisa kazalik, bukan maksud macam tu. Laisa kazalik, bukan maksud yang kita kata kalau kita suka pada bertemu dengan Allah, Allah suka pada kita. Kalau kita tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka pada kita. Maksudnya kita ni tak suka mati, maknanya Allah tak suka dengan kita. Bukan maksud macam tu, kata Nabi SAW. Yang dimaksudkan dengan ayat itu, yang kita kata orang yang suka bertemu dengan Allah, maknanya Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan orang yang tak suka nak jumpa dan bertemu dengan Allah ini, maknanya Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Ini maksudnya walakinnal mu'min. Maksudnya apa? Maksudnya saat orang itu nak berhadapan dengan kematian. Satu orang mukmin, satu orang manusia yang beriman di atas dunia ini, dia orang yang sangat baik di dunia ini, dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang yang sangat soleh, dia orang hamba yang sangat baik. Ketika mana dia di dunia ini, bila orang yang baik, saat dia mati, kata Nabi SAW, saat sakaratul maut itu, idza busyra birahmatillah, kata Nabi SAW. Saat sakaratul maut, kita ni bila dah nak mati, kita akan berhadapan dengan satu nama, sakaratul maut. Satu suasana yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan, yang tak boleh nak diceritakan dengan kata-kata. Sakitnya sakaratul maut ni tak pernah dirasai oleh semua orang manusia, walaupun orang itu cerita pasal mati. Tapi sakitnya sakaratul maut ini lebih daripada itu. Kita tak boleh nak cerita macam mana sakit sungguh sakaratul maut ini, sebab kita tak mati. Hanya orang yang merasai sakaratul maut itu saja dia rasa terlalu sakit sungguh sakaratul maut. Sebab itu Nabi sendiri pun menggambarkan dalam sebuah hadis, Nabi pun bila berhadapan dengan sakaratul maut, Nabi pun terlalu sakit sehingga Nabi minta pada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ini ala ghamaratil maut, untuk berhadapan dengan kepayahan mati ni, wa sakaratil maut, untuk berhadapan dengan sakaratil maut. Nabi pun minta tolong pada Allah, ya Allah, bantu aku, bantu aku. Nak cerita kata apa? Sakaratul maut ni memang sakit sehingga Nabi pun mengucapkan doa untuk Allah tolong. Nak bagi gambaran kepada kita, nak cerita kepada kita, kita memang kena buat persediaan sungguh. Sebab kita kalau dah sampai masa tarikh kita akan mati, kita tak boleh lari dan kita akan melalui satu kesakitan yang dinamakan sakaratul maut. Dan saat sakaratul maut ini, kata Nabi, kalau dia orang yang baik ketika mana di dunia ini,
Dia satu manusia yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia satu manusia yang memanfaatkan umur dia di dunia ini untuk jadi hamba Allah yang baik. Dia satu manusia orang yang soleh di atas dunia ini. Kalau dia mati, kata Nabi SAW, saat sakaratul maut itu, sedetik lagi nak mati, Allah akan buka hijab. Semua manusia bila kita nak mati, sedetik lagi nak mati, Allah akan buka hijab. Kita boleh nampak. Ni kita semua ni, bila nak mati, sedetik lagi, fasa-fasa kritikal dekat nak mati, sedetik lagi, sesaat lagi, seminit lagi dekat dah nak cabut roh kita, nak cabut nyawa kita ini, sedetik lagi nak mati tu Allah akan buka hijab. Kita semua manusia boleh nampak ke mana kita akan pergi. Kita semua akan boleh nampak kesudahan kita ni nak pergi ke jalan bahagia ke ataupun nak pergi ke jalan derita. Kita dah boleh nampak. Rupanya orang yang tengah nazak, tengah sakaratul maut tu, bila dekat nak mati, Allah dah buka hijab. Kita dah boleh nampak kita ni orang yang akan rasa bahagia di sana ataupun kita ni akan diazab jalan derita. Maksudnya kita ni tak selamat. Kita dah boleh nampak rupanya waktu tu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang faham benda ni, bila kita ziarah, kita teman orang yang tengah nazak, tengah sakit, dia akan berasa simpati, dia berasa kesian dan dia mengucapkan doa, ya Allah, tolonglah orang ini. Kalau mak ayah kita sendiri tengah nazak, tengah sakit, seorang anak yang mengaji, yang reti, dia akan minta tolong pada Allah, ya Allah, kasihanilah ibuku ini, dia sedang sakit. Dia faham sakit itu dah sakit yang sangat teruk. Kalau itulah masanya, dia minta tolong. Sebab apa? Dia tahu ibunya sedang berhadapan dengan satu saat kritikal dan sampai masa Allah akan buka hijab. Dah boleh nampak kesudahan orang itu selamat ataupun tidak. Rupanya dah boleh nampak waktu itu. Allah akan buka hijab. Tapi kalau orang itu baik, kata Nabi SAW, iza busyira birahmatillah, kata Nabi, walakinnal mu'min, kata Nabi, walakinnal mu'min iza busyira birahmatillah, kata Rasulullah. Kalau orang itu orang baik di dunia ini, kalau orang itu orang yang soleh di dunia ini, kalau orang itu orang yang sangat penat melakukan, maksudnya dia dah berusaha sebaik mungkin nak jadi hamba Allah. Dia berusaha bertaubat, berubah dan menjadi orang yang soleh. Yang mana orang yang berusaha nak jadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mati, saat dia mati, idza busyira, maka Allah akan mengembirakan diri dia dengan menunjukkan, dengan menampakkan dia ini betapa birahmatillah, betapa Allah kesian, Allah kasih pada dia. Allah dah tunjuk. Saat nak mati ni, sedetik nak mati ni, kita akan buka hijab, kita akan nampak dah. Kita nak pergi ke mana ni? Kita ni selamat ke ataupun tak selamat, kita dah nampak. Adapun kita ni akan diazab ke ataupun kita ni akan dibahagiakan oleh Allah ni di alam sana, kita dah nampak waktu tu. Dan orang yang baik ini waktu tu pun Allah dah tunjukkan, Allah kan dah nampakkan, bagi dia nampak bahawa betapa waktu itu Allah kasih birahmatillah, Allah kesian, Allah kasih pada orang itu. Allah tunjukkan juga waridwanihi, betapa Allah redha dengan dia. Betapa Allah redha dengan orang ini, wajannatih. Bukan sekadar itu, Allah juga bagi kita nampak orang yang baik ini dekat nak mati ni, Allah juga bagi nampak rupa-rupanya orang itu orang yang akan masuk ke dalam syurga. Allah bagi nampak. Bila Allah bagi nampak betapa Allah sayang pada orang itu, rupa-rupanya waktu kita dah nak mati tu, kalau orang itu baik, Allah dah bagi kita nampak rupa-rupanya kita ini orang yang Allah sayang rupanya. Waridwanihi, Allah dah bagi nampak juga rupa-rupanya kita ini orang yang Allah redha rupanya. Dan waktu itu juga kita dah nampak rupa-rupanya nama kita ini terpilih untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu kata Nabi, itulah yang dimaksudkan ahabba liqa Allah, kata Nabi.
saat itu orang itu yang dimaksudkan dia akan berasa suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa suka? Sebab waktu tu dia dah nampak janji-janji Allah. Allah dah tunjuk dah dia ni bila mati nanti dia akan masuk duduk kediaman, dulu masuk ke dalam syurga. Dia juga orang yang akan sangat bahagia di alam sana. Dia juga orang yang Allah dah redha dah pun, dan dia sangat selamat dan sangat bahagia di alam sana. Dia dah nampak janji-janji Allah, maka menyebabkan dia waktu itu ahabba liqa Allah. Itulah yang dimaksudkan orang itu orang yang sangat suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan orang itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rupanya kita di atas dunia ini Allah tak sia-siakan setiap kebaikan walaupun sebesar zarah yang kita buat. Kepenatan kita atas dunia ini, kita paksa diri buat baik. Kita ada jalan nak buat benda yang bukan-bukan, tapi kita gagah, kita paksa, kita cari peluang, kita berusaha nak jadi hamba Allah yang baik ini. Rupa-rupanya Allah tak sia-siakan setiap kebaikan walaupun sekecil mana pun yang kita buat. Sampai masa kita nak mati, rupa-rupanya waktu itu Allah dah bagi kita nampak kesudahan tempat tinggal kita di alam sana, macam mana kita ni bahagia ke tak. Kalau kita satu manusia yang mana di dunia ini kita orang yang baik, satu manusia orang yang sangat soleh, satu manusia orang yang menggunakan umur dia itu untuk jadi hamba Allah yang baik, satu manusia di atas dunia ini dia mengutamakan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya dia ini buat persediaan sungguh untuk mati. Dia percaya yang dia akan mati, dia percaya dengan azab kubur, dia percaya dengan siksaan neraka, lalu dia takut dan dia buat persediaan cari ilmu, tambah amal. Sebab apa? Sebab nanti dia akan mati. Bila orang yang soleh di atas dunia ini, bila dia nak mati, rupanya Allah dah bagi kita nampak kesudahan tempat tinggal kita, walaupun kita takut nak mati. Tapi Allah lah yang menggembirakan hati kita dengan Allah nampakkan janji-janji Allah yang kita dulu duk dengar saja dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang baik akan masuk syurga. Dalam syurga nikmat yang macam mana, sekian-sekian. Waktu tu Allah tunjukkan, kamu ini orang yang akan masuk syurga. Kamu ini orang yang Allah redha dengan kamu. Kamu ini orang yang Allah sayang kepada kamu. Waktu itulah yang menyebabkan kita tak sabar untuk bertemu dengan Allah. Sebab kita dah nampak janji-janji yang Allah sebutkan. Allah dah tunjuk waktu itu, dah buka hijab, dah nampak. Kita tak sabar sebab apa? Saat lagi kita akan dapat nikmat-nikmat yang Allah janjikan itu. Itulah rupanya yang dimaksudkan orang yang suka bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Maknanya orang yang baik di dunia ini, bila dia mati, dia dah nampak kesudahan tempat dia. Orang yang selamat, yang akan menikmati kebahagiaan di alam sana, menyebabkan dia tak sabar nak mati sebab nak dapatkan janji-janji yang Allah sebutkan tadi. Subhanallah. Dan kalaulah orang itu orang yang jahat, wa innal kafir iza busyira bi'azabillah, kata Nabi SAW. Wa innal kafir, tapi kalau orang itu orang yang jahat di atas dunia ini. Apa dia wa innal kafir? Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu manusia yang duduk di atas dunia ini, dia tidak percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu manusia yang duduk di atas dunia ini, yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang buat lebih kurang dengan syariat Allah, yang tak ambil peluang untuk nak buat kebaikan, yang tak cari peluang untuk nak ubah diri, nak bertaubat kepada Allah. Orang ini yang jahat di atas dunia ini, bila dia nak mati saat sakaratul maut itu, dahlah sakit, Allah buka hijab pula dan dia nampak kesudahan dia. Dia akan dapat apa? Allah akan gembirakan dia juga. Tapi dengan bi'azabillah, kata Nabi, Allah akan nampakkan dia ini akan mendapat siksaan azab Allah di alam sana.
wa sakhatih, akan mendapat kemurkaan Allah. Allah dah tunjuk dah rupanya orang ini orang yang Allah murka. Rupanya orang ini orang yang akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Saat dia nampak kesudahan dia nanti dia akan kena macam tu, kariha liqa Allah, dia inilah yang dimaksudkan. Dia tak suka untuk mati. Sebab apa tak suka? Sebab dia dah nampak kesudahan dia nanti bukan jalan yang bahagia. Dia dah nampak kalau mati Allah dah tunjuk dah ni, nanti mati kamu akan diseksa sekian di sini. Di alam kubur pun kena seksa, nanti pun kena azab. Dan dia juga akan termasuk orang-orang yang Allah muka, pasti dia akan kena azab yang sangat teruk. Menyebabkan inilah yang dimaksudkan kariha liqa Allah. Dia tak suka untuk bertemu dengan Allah sebab dia nampak kesudahan dia tempat yang tidak seronok. Dan dia pun tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun wa karihallahu liqa'ah, dan Allah pun tak suka untuk bertemu dengan dia. Rupanya inilah yang dimaksudkan siapa yang suka nak berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang tak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka untuk bertemu dengan dia. Maksudnya bila mana orang itu baik di atas dunia ini, saat kita mati, rupanya Allah dah buka hijab, kita boleh nampak kesudahan tempat kita. Kalau kita baik di atas dunia ini, Allah akan nampakkan kita ini orang yang Allah redha rupanya. Kita akan nampak Allah sayang kepada kita. Dan kita juga akan nampak rupanya kita ini orang yang termasuk akan menginap masuk ke dalam syurga. Jadi saat itulah kita sangat seronok, tak sabar untuk bertemu dengan Allah, untuk menikmati janji-janji yang Allah sebut. Sebab itu orang-orang yang soleh bila meninggal, saat dah nak meninggal, yang mana kalau kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, orang yang soleh, seorang ayah yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut wa kana abuhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana orang manusia yang soleh di atas dunia ni, satu ayah, seorang ayah yang baik, seorang ayah yang baik ketika di dunia, walaupun dia dah mati, tapi anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Asbab wa kana abuhuma salihah. Disebabkan ayahnya itu seorang ayah yang soleh, menyebabkan Allah menjaga anak keturunannya. Asbab berkat ayah yang baik, Allah lah yang jaga anak keturunannya ketika mereka di dunia. Nak cerita kata apa? Sebab itulah orang yang dah baik ini bila dia nak mati, dia tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia akan menginap, dia akan dapat nikmat-nikmat syurga, dan dia akan selamat di alam sana. Bahkan orang-orang yang dia nak tinggal ni, yang ada lagi atas dunia ni pun, dia tak perlu risau. Sebab apa? Sebab Allah yang akan jaga dia pun, sebab berkat dia menjadi orang yang baik. Sebab itulah dalam Al-Quran kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Allah, bila satu orang nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan hantar pi malaikat. Malaikat ini tukang apa? Malaikat inilah yang akan bagi satu semangat, yang akan pujuk, yang akan sampaikan berita-berita gembira waktu orang nak mati tu, waktu sakaratul maut tu. Saat kita takut nak mati tu, Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat inilah akan hantar. Allah hantar malaikat ini. Malaikat inilah yang akan bagi semangat pada orang yang baik ini nak mati ni. Malaikat kata apa? Alla takhafu, kata Allah. Malaikat yang bagi semangat, bagi pujuk pada orang yang baik ini, kamu jangan risau, kata Allah.
Kamu jangan takut, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Malaikat pun di saat kita nak mati pun bagi tahu lagi. Jangan takut, jangan sedih sebab kamu ini wa abshiru bil jannah. Kamu kena seronok sebab kamu akan masuk ke dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak mati, Allah bagi tahu, bagi nampak kita orang yang macam ni. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita dekat nak mati, malaikat main duk cerita dekat kita, nampakkan kita, jangan takut, jangan sedih. Sebab apa? Wa abshiru bil jannah. Kita ini orang yang akan masuk ke dalam syurga. Saat itu siapa lagi yang suka nak duduk atas dunia ini? Saat itu siapa lagi yang masih nak duduk di atas dunia ini yang penuh ujian dan macam-macam liku-liku ini? Saat itu bila kita dah nampak Allah tunjuk, Allah bagi kita nampak nikmat-nikmat perakhiran, kesudahan kita ini tempat yang selamat. Saat itulah yang menyebabkan kita tak sabar nak mati, nak bertemu dengan Allah, sebab kita dah nampak kesudahan kita ini termasuk orang yang baik. Dan itulah yang dimaksudkan ahabballahu liqa'ah. Orang yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Dan hadis kita sebut tadi, riwayat Muslim. Itulah yang kita boleh nampak betapa Allah sangat sayang pada orang yang buat baik di atas dunia. Dan juga kita boleh simpulkan bahawa yang pertama sekali, sakaratul maut adalah satu saat yang sangat-sangat sakit. Yang sangat-sangat sakit. Disebabkan kita tahu fasa ini sangat menakutkan, maka kita kena buat persediaan daripada sekarang untuk bersedia nak mati. Dan yang kedua, yang kita tahu bahawa orang yang baik bila nak mati, kita akan diberi semangat, dinampakkan buka hijab kesudahan kita. Maksudnya apa? Yang kedua ini maksudnya waktu nak mati tu, sedetik nak mati tu, kita kenal, kita tahu siapa kita sebenarnya. Yang kita kata kita ni macam ni dan nak mati tu baru kita nampak kita ini siapa. Kita ni orang baik ke ataupun kita ni orang tak baik. Waktu tu baru kita nampak. Dan yang ketiga tuan-tuan, itulah ending hidup kita, penamat hidup kita. Kita ni orang termasuk orang yang bahagia ataupun termasuk orang yang derita, yang akan diazab dan menderita di alam sana. Dan kalaulah orang itu nampak sebuah ini, sebab itu Rasulullah sebut al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang paling cerdik, orang yang buat persiapan untuk bertemu dengan Allah, untuk mati. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini membantu untuk kita muhasabah diri, membantu untuk kita buat persediaan untuk memanfaatkan umur kita ini menjadi hamba Allah yang baik. Dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pengajian kita hari ini, dan insya-Allah bulan depan kita akan masuk hadis yang berikutnya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.